Alhamdulillah kita kembali semula agenda yang biasa kita buat dulu-dulu. Rasa rindu kan? Nak kita berjumpa dalam Aquila Talk kan? Selama sangat-sangat. Okey, so beri api pada Coach Lee. Kita bagi semangat sekali setiap hari dia sebab beliau dalam apa kini dah habis pantang nak kembali beraksi bimbing kita semula kan. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua on track untuk semua apa kejayaan dalam Forever Living. Okey, bagi api-api banyak-banyak sangat-sangat pada Coach Lee. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Coach Lin atas tee up yang dibacakan tadi. Okey, so Kak Baiti nak tak boleh. Kak Baiti tak boleh sharing lah, Coach Lin. Alright, kejap Disable participant. Kena benarkan Kak Baiti sharing. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama huwa indak laqad hilati adrikni ya Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat? Okey, sebenarnya kita ni baru lepas selesai Clean 9 seperti yang anda maklumkan. Siapa kat sini yang masuk program Clean 9 yang baru kita jalankan lepas? Siapa masuk? Boleh tulis kat ruang chat. Siapa yang join kita punya Clean 9 punya program? Oh, Aida. Aida. Lagi ada tak yang masuk yang masuk Clean 9 dan hadir juga dalam ni. Okey, sebenarnya ini rentetan daripada Clean 9 kan. Kita Clean 9 tu ialah detoksifikasi selama 9 hari kan. So sebenarnya tak cukup tau. Kita nak detox ni sebabnya badan kita ni kan banyak toksin dan toksin dah lama dalam badan kita bertahun-tahun lamanya. So Clean 9 itu sebenarnya sebagai kick start, maksud permulaan. Permulaan untuk kita Kak Rosnita. Ya, okey. Terima kasih kerana respon. Okey, Clean 9 tu sebagai kick start, maksudnya permulaan. Ibarat macam kalau kita dekat garisan permulaan nak berlari tu, dia baru jongkit kan lah. Baru baru letakkan tangan tu kan. Baru maksudnya on your mark. Maksudnya on your mark tu itu baru Clean 9. Get set go tu itulah alah siapa conteng pula ni. Kat slide Kak Baiti ni, harap jangan conteng slide Kak Baiti. Okey, on your mark tu. Sekarang ni kita dekat on your mark pula kan. Itu ALU 8 ya, program ALU 8 adalah program selepas Clean 9 tu. Okey, so insyaAllah tapi sebelum Kak Baiti cerita pasal ALU 8, iaitu program selepas Clean 9 yang mana kita kena buat kerja-kerja detox juga, tak boleh terhenti pada Clean 9 saja. Kak Baiti nak cerita dulu tentang sekejap tentang ini dia. Satu benda yang sangat-sangat penting, kenapa kita kena teruskan program detoksifikasi ke atas badan kita. Tak cukup hanya Clean 9 sahaja. Okey? Kerana sebab kita kena faham tentang insulin resistant. Ya? Apa itu insulin resistant? Okey. Kita punya kena study sikit lah apa maksud insulin resistant ni supaya kita faham kenapa kita bila buat Clean 9 itu kan tak cukup lagi berat badan yang ideal, maksudnya baru sikit lagi lah kan, baru sikit penurunan berat badan ataupun kita masih craving ke kan, kenapa berlaku itu lagi, dan kita kena teruskan ya program-program detox kita ni. Okey, insulin resistant ni atau kerintangan insulin berlaku apabila sel-sel badan kita tidak bertindak balas dengan baik terhadap hormon insulin dan tidak boleh menggunakan glukosa dari darah sebagai tenaga. So akibatnya organ pankreas akan menghasilkan lebih banyak insulin. Lama kelamaan tahap gula dalam darah akan semakin meningkat. Maksudnya insulin resistant ni ialah kerintangan insulin lah dalam bahasa Malaysia dia. Maksudnya hormon insulin kita yang dihasilkan oleh organ pankreas kita tu maksudnya tidak bertindak balas dengan baiklah dengan sel-sel badan kita, tak menerima lagi glukos yang diangkut oleh insulin tu. So bila glukos tu masih tidak sampai ke dalam sel, pankreas kita akan menghasilkan lagi insulin. So membuatkan lama kelamaan itu yang jadi kita susah nak turun berat badan ya, kerana ketidakseimbangan hormon tu sendiri. Okey, so kalau tengok dalam gambar rajah tu, bila kita cepat lapar kan, kita cepat lapar, kita jenis letih lelah
Lepas tu kita pun akan lebih terus nak makan makanan yang yang banyak karbo kan, supaya cepat kenyang ya, atau biasanya banyak karbo ataupun gula lah. Kita nak minum air manis supaya cepat kenyang. Kita nak minum, makan roti, makan nasi kan, makan kuih muih supaya kita lebih cepat kenyang bila kita lapar. So itu membuatkan gula dalam darah kita tinggi, naik. Lepas tu itu membuatkan resistensi insulin semakin tinggi lah, sebabnya gula tu tak sampai kan dalam sel. Gula tu bila tak sampai dalam sel, dia akan simpan sebagai lemak, dan lama-lama lemak tu akan makin banyak tersimpan dalam badan kita, dalam organ ya. Jadi visceral fat kan, lemak yang memeluti organ sebagainya, seperti yang kita belajar dalam program K9 itu kan. Siapa yang masuk K9 memang setiap hari coach K9 itu akan memberi kelas kelas nutrisi kan, antaranya adalah tentang visceral fat. So lemak tu akan banyak dalam badan bila gula tak sampai kerana insulin resistant tu. Okay, so lepas tu nak tahu tak adakah kita ni menghadapi ataupun mengalami gejala insulin resistant? Kalau kita nak tahu kan, dia sebenarnya ada banyak tau simptom dia. Kita tengok simptom-simptom ni, adakah kita termasuk dalam golongan tersebut? Ya, okey. Pertamanya, berat badan melebihi 10% daripada berat ideal. Cuba cek berat badan sekarang berapa. Sepatutnya berat badan ideal kita berapa kan. Kalau kita tengok BMI, sepatutnya berat badan kita berapa, dan anda kata kalau berat badan kita tu melebihi 10% daripada berat badan ideal, maksudnya kita dah mengalami insulin resistant. Tapi kalau anda kata berat badan kita tu kita tak dapat berat badan ideal lagi kan, tak cukup turun lagi berat badan kita, tapi masih dalam range di bawah 10%. Itu kiranya kita tak mengalami insulin resistant dah ya. Contohnya seorang tu dia berat badan dia sepatutnya dia kena 55 kan, 55. Dia buat K9, dia makan suplemen sebelum ni, sepatutnya dia punya berat badan kalau dia tidak masuk dalam insulin resistant, lebih kurang kalau 10% kan, kita tambahlah 55 campur 10%. Lebih kurang 60 lah, 60.5. Dia punya tinggi dia punya berat dia. Lebih daripada tu maksudnya dia dah masuk insulin resistant. Tapi kalau dia masih bawah dalam 60, 59 kan, sepatut berat badan dia 55 kan. Itu masih okey lagi lah. Ya, so maksudnya kalau kita sendiri lepas ni kita azam nak ikut di program detox yang seterusnya, kita nak dapatkan paling kurang berat badan, kalau tak dapat berat badan ideal, at least di bawah 10% daripada berat badan ideal. Okay, so nak ke tak nak ni? Betul kat ruangan chat. Nak ke tak nak dapat berat badan yang ideal, ataupun at least berat badan yang tidak membuatkan terkeluar daripada paras insulin resistant. Okay, terbaik Aida. Okay, so lepas tu kan apa lagi simptom? Kita mudah letih atau cepat lesu walaupun cukup rehat. Kita cukup je tidur, tapi bangun pagi kita masih letih, lesu. Lepas tu tak boleh tinggalkan nasi atau roti. Kan? Setengah tu memang dia masih lagi masih craving lagi nasi, roti. Lepas tu cepat lapar, cepat haus. Ukur lilit pinggang, kalau untuk perempuan dia lebih pada 35 inci, dan manakala lelaki lebih pada 40 inci. Okey, kalau macam tu nanti ukur ya. Ukur lilit masih hari ni kan, selepas K9 dah berapa dah inci tu. Kalau lebih pada 35, that means kita dah masuk dalam range, kita sudah menghadapi insulin resistant. Itu gula tak masuk dalam sel ya. Takut lama-lama boleh dapat kencing manis ya. Kalau orang yang masalah insulin resistant, dia punya ADN dia ialah dia kencing manis lah ya. Lepas tu okey lagi, ketagihan gula atau makan minuman manis-manis. Lepas tu berat badan susah nak turun walaupun kerap bersenam pun ya. Rajin dia brisk walk lah, dia angkat besi lah kan, tapi susah nak turun berat badan. Lepas tu masalah kita rahat yang tidak teratur, rasa letih ataupun mengantuk setiap kali selepas makan berat. Contohnya kalau makan lunch tu, tengah hari tu makan nasi, mata dah berat nak tidur kan. Lepas tu boroi, buncit, dan satu lagi yang kita tak perasan, kesan hitam di tengkuk dan ketiak. Siapa yang perasan kesan hitam di tengkuk di ketiak?
jika anda ada salah satu atau kesemua simptom di atas, kemungkinan besar anda mengalami insulin resistant, ya. Okey. So, seterusnya, Masya Allah. Okey. So, kesan insulin resistant ni, bahaya ke tak bahaya? Bahaya ke tidak bahaya insulin resistant ke atas diri kita? Kita kalau itulah, kalau kita tak tahu, tak faham apa maksud dia, kita rasa macam tak heran lah kan. Tapi sebenarnya ia sangat-sangat bahaya, ya. Tidak balas badan terhadap insulin yang semakin merosot dan membawa kepada pertamanya, kalau kesan insulin resistant ni ialah pertamanya membuatkan ketidakseimbangan hormon. Tu yang disusah turun berat badan, sebab dia akan efek pada hormon kita lah, ya. Lepas tu keduanya peningkatan berat badan, maksudnya nanti lagi banyak berat badan kita lagi senang naik. Lepas tu tingginya triglyceride dalam darah, ini cenderung kepada kolesterol, dan peningkatan tekanan darah, dapat darah tinggi, ya. Okey, so orang yang mengalami insulin resistant ini lama-kelamaan akan mengalami ketidakseimbangan hormon. Dari situ ia akan membawa kepada pelbagai komplikasi lain lah, macam contohnya PCOS, ya, PCOS, polycystic ovary syndrome, dan estrogen dominance. Estrogen dominance ni tu yang membuatkan ketidaksuburan, masa tu dia gemuk, ya, dekat kawasan abdomen tu dia banyak lemak terhasil kat situ. Lepas tu ketidaksuburan, jadi PCOS, jadi maksudnya sukar hamil, sebagainya. Dari estrogen dominance ni pula, ia akan menyebabkan kekurangan hormon thyroid yang seterusnya membawa kepada peningkatan pengumpulan lemak dalam badan dan menyebabkan obesity. Obesity, macam kita biasa, dia akan banyak lain lah komplikasi kesihatan yang lain. So maksudnya dengan banyak estrogen yang tak seimbang, kan, itu membuatkan hormon thyroid pun tak seimbang, dan itu yang membuatkan pengumpulan lemak dalam badan kita, ya. Lepas tu insulin resistant juga akan bawa kepada peningkatan kolesterol. Kolesterol pun jadi naik juga, ya. Kolesterol dah naik, dan triglyceride yang juga akan menyebabkan obesity juga. Pun sama, at the end dia obesity juga. So that is why kita kena lakukan kerja-kerja detox, kan, untuk cegah insulin resistant ni. That's why kalau kita tak cegah, kan, itulah macam mana kita buat sekalipun, kita exercise, kita kita tak makan, kan, nak diet tak reti, kan, tu lama-lama dia tetap juga obesity. So ia sebenarnya satu kitaran yang sangat menggerunkan dan menghalang kita daripada mendapat tahap kesihatan yang optimum. Pelbagai komplikasi penyakit akan muncul disebabkan oleh insulin resistant ni. Memang banyaklah lagi masalah yang timbul bila insulin resistant ni. Maksudnya obesity, lepas tu penyakit macam kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, ya. 3 serangkai tu akan didapatilah oleh kita bila tiba masanya, bila 40s, semua pakat-pakat sampai kita merasakan penyakit itu macam dah biasa sebab ramai orang ada, kan. Tapi sebenarnya kalau kita nak mengubah trend ataupun memutus rantaian penyakit kebiasaan tu, kita kenalah bermula dari sekarang. Kita kena buat apa langkah-langkahnya ialah salah satunya lah intermittent fasting. Intermittent fasting itu apa? Intermittent fasting ni, okey, intermittent fasting ni apa? Macam selalu dengar, kan, IF ni, kan. Okey, IF ni ataupun intermittent fasting, intermittent fasting juga dikenali secara ringkas dengan nama IF. Ya. So ia adalah sejenis kaedah diet yang menyusun pemakanan mengikut jadual yang digilirkan antara waktu makan dengan waktu berpuasa. Maksudnya jika diet lain lebih memfokuskan berkenaan apa yang anda makan, cara diet intermittent fasting pula lebih menumpukan mengenai bila anda makan. Maksudnya selama ni macam kita buat Clean9, kan, Clean9, kita ajar coach Clean9, dia akan ajar fokus kepada apa yang kita makan. Maksudnya kita tak boleh makan gluten, kita ajarkan jangan makan gula putih, kan. Lepas tu tak ada bahan-bahan perisa, sos, kicap, memang kena avoid lah tempoh 9 hari tu, kan. Sebabnya masa tu kita nak betul-betul clean lah, kita eat clean. Maksudnya makanan kita tu memang avoid daripada sumber-sumber yang bertoksin. Itu masa Clean9. Okey, kalau intermittent fasting ni
Dia lebih menitik beratkan ialah bila kita kena makan. Ada masa kita makan, ada masa kita kena berpuasa. Ya, maksudnya maksudnya kita akan lakukan berpuasa lah ya. Untuk reduce yang insulin resistant tu, maksudnya bukan hanya sekadar kita jaga makan, kita memang kena kurangkan makan, kena lebih banyakkan berpuasa. Okay, so melalui kaedah ini, anda hanya akan menikmati makanan pada waktu tertentu sahaja. Selain daripada waktu makan tersebut, anda kena berpuasa. Maksudnya kita kena berpuasa lah, banyakkan berpuasa. Memang kalau ikutkan kalau dalam Islam sendiri kan, dianjurkan berpuasa Isnin Khamis. Sebabnya memang Allah nak train diri kita supaya kita sendiri jalani intermittent fasting secara maksudnya walaupun itu sebagai sunat kan, tuntutan agama, tapi maksud dari sudut kesihatan memang sangat-sangat bagus berpuasa ni. So berpuasa selama berapa jam setiap hari akan mengurangkan kekerapan waktu makan, dapat membantu tubuh anda membakar lemak dengan lebih cepat. So maksudnya memang bila kita berpuasa tu, dia akan membuatkan organ-organ kita ni dia tak dapat makan kan, tapi badan kita perlukan tetap bekerja. Contohnya macam perut, jantung, dia tetap kena berdegup jantung. Lepas tu perut dia tetap kena bekerja, usus tetap kena bekerja kan. Buah pinggang tetap kena bekerja. So macam mana dia nak dapat kerja tu? Okey, oleh kerana kita tak makan, so dia akan cari lipid ataupun lemak, ya, lemak untuk dibakarkan jadi tenaga. So that's why bila kita banyakkan berpuasa, kita kurang makan, kurang makanan kerap, jadinya badan kita ada masa untuk membakar lemak, sebab memakan lemak lah untuk jadikan tenaga. So that's why lah ia juga membantu kita turunkan berat badan, kan? Dan menghindari penyakit. So walau bagaimanapun, diet ini membenarkan pengamalnya untuk minum air sepanjang tempoh berpuasa bagi mengelakkan dehidrasi. Maksudnya dia bukan berpuasa terus macam kita berpuasa Ramadan tu. Tidaklah macam tak boleh makan langsung, tak boleh minum ke, makan memang tak boleh lah waktu tu. Cuma minum tu boleh. Sebab nak elakkan daripada kita kekeringan air pula. Nanti kita ajarkan macam mana nak berpuasa style intermittent fasting ya. Okay, sebenarnya intermittent fasting ni dia banyak tau. Banyak. Ada orang dia buat 12 jam, ada orang 14 jam. 14 jam puasa, selebih tu ni halah 14 jam puasa, selebih tu dia 10 jam dia makan. Dia tidak berpuasa, dia makan macam biasa. Ada orang dia buat 16 jam, ada orang sampai 24 jam pun ada. 24 jam berpuasa. Maksudnya berpuasa yang tak makan, minum tak apa. Ya, minum. So tapi kali ini oleh kerana kita ni yang masuk ni kan baru-baru lagi kan. Masih ramai yang masih baru-baru lagi, belum pandai buat lagi. So bolehlah kita amalkan dulu dengan cara buat IF 12 jam. Maksudnya intermittent fasting selama 12 jam. Okey. So macam mana cara dia? Okey, pertama kita fokus pada lengkapkan masa berpuasa. Okey, maksudnya kita kena pastikan dalam 12 jam tu tak boleh makan, ya, minum sahaja, ya. Okey, boleh buat 12 jam fasting window, maksudnya jangan makan apa-apa dalam masa 12 jam. Contohnya last meal kita pukul 8. Contoh macam tadi kan, last meal kita pukul 8. Okey. So, kita buka puasa nanti pada esok pagi. Maksudnya pukul 8, nanti pukul 9, 10, lepas kelas contoh ni kan. Tak boleh makan. Tak boleh makan. Minum je. Kalau rasa macam nak ngunyah ke apa, jangan, tak boleh lagi. Minum je. Minum air putih. Macam ni kan. Minum air putih macam Kak Waiti. Ada minum air gelas kan, gelas besar ni. Lepas tu, okey, nanti pukul 8 pagi esok, barulah kita sarapan. Itu baru 12 jam lah. Kalau dah pandai sikit nantilah bolehlah anjakkan ke 14 jam, 16 jam macam tu ya. Okey, lepas tu pada sama, bukan hanya sekadar berpuasa je, kita juga kena puasa daripada gula dan gluten. Nanti tak boleh pula. Okey, dah 12 jam puasa tu kan. Puasa tak makan tu nanti belah dendam pula. Nanti masa sarapan tu ambil kuih, ambil roti canai. Tak guna juga kan. Tak dapat juga kita dikatakan IF. So kita tak boleh makan, kalau nak makan nasi ke apa boleh, tapi maksudnya sepanjang program tu
sepanjang tu IF tu tak bolehlah kita makan gula. Kalau boleh kita kurangkan makan gula lah. Ya, kalau kurangkan penggunaan gula putih dan gluten. Gluten ni ialah macam tepung ya. Mimi tu semua apa-apa yang dibuat pada tepung, kalau boleh jangan makan. Okey, dengan cara ini anda boleh kurangkan kalori-kalori tak berkhasiat yang dapat menambahkan lemak. Sebab memang gula dengan gluten ni dia akan menghasilkan lemak dalam badan kita. So tak gunalah kita buat IF, berjam tak makan, lepas tu nanti balas dendam pula 12 jam. Kan? Memang tak nampaklah kesan dia kan? Okey. So sebab kerana dua benda ni memang akan menambahkan lemak dan akan menaikkan berat badan kita. Okey, lebih banyak gula kita potong, lebih cepat kita kurus. Okey, yang ketiganya kita kena enjoy dan trust the process. Ya, sebab memang badan akan tetap lebih kurus jika kita ikut protokol IF secara konsisten. Dan juga bersenam, ada typo sikit, bersenam ya, bersenam bergantung pada fitness level kita ya. Kalau kita kalau boleh kita peruntukkanlah masa untuk bersenam 3 ke 4 kali seminggu. Ikut kemampuan kita lah ya. Sebabnya ni bantu untuk bakar lemak dan kita jadi lebih sihat lah tulang sendi semua. Okey. Alright. Okey. So selain pada intermittent fasting, maksudnya kita nak reducekan insulin resistant tadi kan. Insulin resistant ni itu gula tak dapat masuk sel membuatkan kita jadi gemuk kan. Kita punya produksi of insulin tu banyak. Jadi akan jadi lemak semua tu. So kita kena buat intermittent fasting. Kalau boleh kita berpuasa 12 jam, 12 jam puasa, 12 jam boleh makan. Tapi tak cukup dengan itu, tak cukup hanya sekadar kita menahan ataupun berpuasa sahaja. Kita juga kena kalau boleh join kita ALU8. ALU8 ni apa? Iaitu program detox selama 8 hari. Tahu maksudnya kita ALU8 ni ialah program sebuah program dalam Forever Living ya, itu kita consume aloe vera gel sehari 1 botol selama 8 hari. Bermaksud dalam tempoh 8 hari ni anda perlu minum aloe vera tu sebanyak 8 botol. 8 botol tu kita kena minum. Maksudnya satu hari satu botol. Nanti kita akan ajarkan macam mana nak habiskan satu hari satu botol. Boleh ke kan? Ramai orang kata tak nipis perut ke nanti? Kan? InsyaAllah tak nipis. Sebab kita dah testimoni yang buat. Sebabnya aloe vera ni bukan sifat hakis sebenarnya. Ya? Bukan bersifat hakis sebenarnya aloe vera ni. Dia lagi dia mengelakkan hakisan ataupun keradangan dalam kita punya tubuh badan. Okey. Seterusnya, apa fungsi ALU8 ni? Apa matlamat ataupun kenapa kita kena buat ALU8 ni? Ya, ALU8 tu 8 botol dalam tempoh 8 hari. Okey, semasa ALU8, tubuh badan kita akan menjalani proses apa tahu? Dia akan jadi lebih kurang 4 jenis proses yang akan berlaku dalam badan kita. Pertamanya, menyingkirkan toksin badan. Memang dah tempoh 8 hari ni, memang kita akan banyak singkirkan toksin, badan kita akan lebih banyak membuang, pembuangan lebih lagi lawas lah, pembuangan air besar, pembuangan air kencing, pembuangan angin, lepas tu peluh-peluh pun keluar kan. Lepas tu kadang-kadang kita ada setengah tu apa-apa yang di kulit pun keluar juga ya. Tapi kalau anda kata dia something keluar rashes ke apa gatal kat kulit tu, that is means badan kita nak kosong daripada toksin tu. Itu proses penyingkiran tu. Sebabnya toksin mana boleh raib macam tu je kan. Dia memang kita nampak lah perjalanan toksin itu berlalu dari badan kita. That's why kita kena hadap lah secara real life ya. Okey, yang keduanya badan kita ni nak kena di fine tune kan. Macam mana kereta kita kan, kita buat tuning kan, buat selenggara lah. Selenggara ataupun servis kan. Kita hantar kereta kita pergi hantar servis. Betul tak Aida? Kan nak balik kampung masih suami hantar servis kan. Nak check tayarnya, check minyak hitamnya kan. So minyak hitam tu ibarat macam darah lah dalam badan kita sebenarnya. Tahu minyak hitam. Betul lah kalau orang pergi servis minyak hitam, dia akan check, dia tengok pekat ke tak pekat. Lepas tu, pekat lah ni, kena tukar minyak hitam. Sama juga kita punya badan. Darah kita pekat, that's why kena makan suplemen untuk menyahkanlah kepekatan darah tu. Maksudnya masuk darah toksin. Bila darah bertoksin memang dia pekat. Okay, so that's why masuk 8 ALU8 ni, dia nak selenggara sel, tisu, organ dan sistem tubuh badan kita.
nak fine tune. Gitu ibaratnya. Yang ketiganya, menambahkan khasiat yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Maksudnya dia bagilah, dia baca, dia bajakan, dia bekalkan khasiat-khasiat yang baik yang diperlukan oleh tubuh badan kita dalam tempoh 8 hari ni. Okey, Alu8 ni. Lepas tu yang keempatnya, dia menguatkan sistem pertahanan ya, sistem imun kita akan bertambah kuat. Maksudnya kita tak mudah sakit lah. Itu yang 4 proses yang badan kita akan lakukan selama 8 hari bersama program Alu8. Okey, so apa kebaikan? Apa kebaikan ataupun apa manfaatnya kita bila kita buat Alu8 ni? Okey, pertamanya kita nak bersihkan usus lah, sebab usus kita ni memang merupakan anggota terpanjang dekat badan kita usus kita adalah anggota terpanjang, lebih kurang 7 meter keseluruhannya kita punya usus kita ni. Dalam tempoh 8 hari ni nak bersihkan usus, lepas tu nak melawaskan pembuangan, nak bantu usus lebih cekap menyerap nutrien. Sebab usus ni bukan hanya sekadar untuk membuang untuk penghadaman dan untuk pembuangan, dia menukarkan makanan kita kepada najis. Bukan setakat itu, dia juga tempat penyerapan nutrien. Maksudnya apa yang kita makan, benda baik atau benda tak baik, semua diserap pada usus. So andai kata kalau usus tu tak cekap menyerap benda-benda, contohnya ada vitamin mineral semua, so berlalu sajalah apa yang kita makan, sayur-sayur pun berlalu, tak sempat diserap. So that's why kita masih jadi sakit-sakit, kita kekurangan darah lah sebagainya. Walaupun kita makan kan, kita rasa macam kita makan macam-macam, tapi kenapa masih sakit lagi kan. So that's why maksudnya usus kita tak cekap menyerap nutrien. So that's why Alu8 ni kita kena nak basuh usus kita tu, nak basuh, nak mandikan usus kita tu ya. Lepas tu nak mengelakkan pengumpulan kolesterol dan lemak. Lepas tu nak lancarkan peredaran darah, nak mencegah keradangan, nak mencegah badan mudah jatuh sakit. Maksudnya nak tingkatkan imun kita lah, so that nanti badan kita ni tidaklah macam sikit-sikit sakit, hujan sakit kan, panas pun sakit juga kan. Cepat sangat affected dengan keadaan sekeliling, lemah. Lepas tu lagi meningkatkan sistem metabolisme badan. Metabolik ni antaranya metabolik lemak, maksud pencernaan lemak tu kita nak tingkatkan. Tak adalah kita makan-makan, kadang kita ni makan sikit je tapi cepatnya naik berat badan. Kan. Jadi kadang-kadang jenuh. Itulah maksudnya jenuh diet tapi tak naik. Makan sikit dah naik cepat berat badan kan. Maksudnya metabolisme kita lemah, badan kita rendah. So that's why kita makan Alu8 ni, buat Alu8 ni untuk meningkatkan metabolisme. Lepas tu memulihkan tenaga dan kesegaran badan serta minda untuk atasi masalah anxiety, masalah hilang fokus, sebab semua-semua ni pun datang daripada toksin yang banyak badan kita, membuatkan kita ada masalah pada minda kita. Kita jadi hilang fokus, cepat panik, Lepas tu pengurusan berat badan. Ni mencegah obesity, mencantikkan kulit, bantu atasi masalah kulit kusam, kulit-kulit yang gatal-gatal Lepas tu pigmentasi, jerawat, bisul sebagainya. Semua tu tanda toksin banyaklah Okey, lepas tu nak seimbangkan hormon dan mencegah penyakit kronik. Ini antara kebaikan ataupun manfaat bila kita minum bila kita buat program Alu8. Okey. So nak tahu kenapa Alu8, kenapa tak Alu9 kan? Kenapa tak Alu10? Sebenarnya boleh je kan, nak 30 pun boleh. Tak ada masalah kan. Cuma okey, ini permulaan lah. Permulaan Alu8 ni kenapa? Kan sebabnya setiap hari tu dia ada tahu cerita dia. Apa yang terjadi dalam badan kita bila dalam sepanjang 8 hari alur tu ada dalam badan kita. Satu hari 1 liter alur dalam badan kita kan. Apa yang terjadi? Okey, hari pertama tu bila kita minum aloe vera, dia baru nak kenal sel-sel badan kita. Aloe vera ni dia masuk, dia ada lignin. Lignin tu adalah satu komponen yang mana dia masuk merosak sampai ke dalam sel. Ada tak semua tak semua nutrisi boleh menembus sel. Adanya dia ada yang sekadar sepis sahaja atas organ sahaja, tapi tak banyak bahan-bahan makanan ni boleh tembus ke dalam sel. So aloe vera ni dia ada lignin, yang mana sifat lignin itulah yang akan menembus ke dalam sel So day one ni sebab tu kita makan 1 hari 1 botol sebab
kita nak tembus dalam sel yang terakhir sekali, dia baru bagi salam. Assalamualaikum kepada sel-sel badan kita tu, ya. Okey, lepas tu dia baru nak berkawan dengan sel badan kita. Dia baru nak kiranya ni hala nak bersama dengan sel-sel badan kita. Day 3, barulah dia buat kerja-kerja membersihkan sel-sel yang bertoksin. Akhirnya dia mandikanlah sel-sel kita tu. Maka bermulalah proses pembuangan toksin. Sebab itu ada orang kan bila dia makan aloe kan, ada yang makan aloe, dia kata kenapa saya makan aloe, aloe vera kata boleh membuang, tapi saya tak buang-buang. Dah 3-4 hari tak buang-buang lagi. Itu maksudnya aloe ni dia bukan hanya sekadar dia bersihkan surface sahaja, surface permukaan usus kita. Tak ada, dia masuk ke dalam dinding sel usus kita tu. Ke dalam usus kita sehingga bertemu dalam sel dia. Ya, usus kita tu sebuah organ, lepas tu dalam organ tu ada gabungan tisu-tisu usus, lepas tu tisu-tisu usus ni pula dibentuk oleh sel-sel, sel epithelium. Biasa usus kita ni dibina daripada sel epithelium. Okay, so nak tembus ke dalam tu perlukan masa. So that's why bila dia makan aloe vera, ada setengah orang dia tak terus membuang. Dia ambil masa lebih kurang 2-3 hari ataupun 4-5 hari barulah start pembuangan, ya. Okey, so hari keempat barulah dia buat pembuangan toksin dalam usus. Usus kita akan lakukan kerja-kerja pembuangan toksin. Hari kelima, kita minum satu botol tu, dia buang toksin dalam hati pula. Hati. Hari ke-6 dia buang toksin dalam buah pinggang. Hari ke-7 dia buang toksin pada kulit. Dan hari ke-8 dia buang toksin dalam darah. So that's why kita kena sabarlah, ya. Dalam tempoh 8 hari ni memang pembuangan toksin tu akan berganda lah, ya. Compare tu kalau kita makan kalau kita buat C9, quinine tu. Sebab quinine tu pun satu botol tu lebih kurang 3 hari. Tapi kalau macam aloe ni 1 hari 1 botol. Tapi kita boleh makan dengan bebas lah sepanjang aloe ni. Tidaklah kritikal macam quinine tu, memang dia kena ikut menu dia tertentu, ya. Okey. So seterusnya, okey, macam mana nak buat aloe ni? Okey, nak habiskan satu botol ni boleh ke? Kan rasa macam tak sempat je nak habiskan 1 hari 1 botol. Inilah dia kita nak bagi jadual pada anda, macam mana nak padamkan ni? Macam mengganggu betul lah. Conteng ni. Tak reti. Okay. Alright. Okay. Alright, So. Okay. Alright. So, macam mana nak buat? Macam mana nak makan aloe vera ni? Okay. Senang je sebenarnya. Okay, aloe vera ni kita boleh makan. Kita boleh satu liter aloe vera ni, satu botol aloe vera ada 1 liter. Itu lebih kurang 1000 ml. So caranya macam mana kita divide lah ikut waktu solat kita. Waktu solat kita ada 5 waktu kan? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. So kita ingat itu je senang. Okay, lepas subuh aja kan, kita terus minum 200 ml. Lepas tu nanti Zuhur kita minum 200 ml lagi. Tuang dalam 1 gelas. Biasanya 1 gelas penuh tu, satu mak penuh tu 200 ml. Ya. So kita tuang, minum 200 ml. So nanti nak asar, kita minum 200 ml lagi. Maghrib 200 ml dan isyak nanti 200 ml. So kita ingat macam tu je. Ya, so maksudnya kita pakai waktu solat, so membuatkan senanglah. Kita tak sangka rupanya bolehlah habis 1 hari 1 botol aloe vera ni. So anda kata kalau kita siapa ada gastrik kan, benda yang siapa ada gastrik ni, mungkin dia rasa macam nak makan aloe vera ni takut rasa pedih perut kan. So kita boleh makan selepas makan aloe vera ni. Maksudnya kalau macam breakfast tu lepas subuh dalam pukul 8 tu kita nak breakfast kan, nak tunggu makan dulu dan barulah ambil aloe vera. So tak ada masalah pun kalau kita ambil aloe vera tu selepas makan, ya. Pun tak ada. Dia ya, bagi tu. Sekejap ada customer nak ambil barang. Bagi barang tu lah. Bagi barang tu. Okay.
Dia customer nak ambil barang yang nak di apa, yang di order. Okay. Alright, seterusnya kan, lepas makan aloe vera, kan kita boleh makan pollen sebabnya bee pollen ni dia bantu untuk tambah tenaga dan dia bantu bakar lagi lemak kita dalam badan kita ni. Dulu tak ada kan, dalam cleanan itu tak ada bee pollen, ditukar kepada Feogreen. So alhamdulillah bee pollen dah datang, dah kembali balik. So bolehlah kita amalkan bee pollen dan tempoh aloe 8 ni. So bee pollen pun boleh ambil 2 biji setiap waktu solat tu. Okey, 2 biji subuh, 2 biji pada Zuhur, 2 biji Asar, 2 biji Maghrib dan 2 biji Isyak. Dan alhamdulillah dapatlah 10 biji satu hari. Tak ada masalah kalau makan banyak pun. Sebabnya kalau Clean9 sekalipun memang kita satu hari 11 biji kalau Clean9 tu. So tak ada masalah kalau ambil banyak. Tambah bee pollen ni dia bekalkan vitamin B kompleks pada badan kita. Apa sayang? Bekalkan vitamin B kompleks so that dia akan kita akan jadi bertambah sihat lah sebabnya vitamin B kompleks tu bagus untuk pembinaan darah. Lepas tu B kompleks ni juga bagus untuk bekalkan dalam hati supaya hati kita boleh menukarkan hati kita ni memang tugasnya uraikan toksin. Kan kita tengah buat kerja-kerja detoksifikasi, kerja-kerja pembuangan toksin. So kita bagi makan pada organ-organ yang buat kerja untuk buang toksin. Itu pertama hati. Hati tu kita bagikan B kompleks banyak-banyak pada hati supaya hati tu boleh menukarkan lemak kepada waste, pada najis. Dia akan bawa keluar ikut najis kita. Lepas tu B kompleks juga bagus untuk saraf, untuk rambut. So that's why bila kita makan beraloe 8 ni kan, nanti result kita pun memang awesome lah, insyaAllah. Nanti Kak Wati kongsikan lagi apa result-result selepas kita makan aloe 8 ni. Okay, seterusnya kita makan RTC ataupun omega 3 plus. Kalau omega 3 plus ni kita makan 2 biji pagi, 2 biji tengah hari, 2 biji masa tea time, lepas tu 2 biji dinner. Ini kena makan selepas makan Maksudnya lepas makan breakfast, lepas makan tengah hari, lepas makan petang ke kan. Lepas tu lepas makan dinner. Ni waktu makan lah. Waktu makan ni kita makan ini waktu nanti fasting, intermittent fasting tu kita minum air sahaja. Ataupun kalau waktu kan lepas isyak kan biasanya pukul 9 macam tu. So tak apalah minum aloe vera sahaja. Lepas isyak minum aloe vera. Kalau intermittent fasting tu masa fasting window tu tak apa, kita makan suplemen tak apa. Dia air dengan suplemen boleh dibolehkan, cuma makan je tak boleh. Okey. So seterusnya okey, apa result selepas kita buat aloe 8 ni? Aloe 8 ni apa result yang kita mahukan ataupun biasanya kita akan dapat That's why kita nak, kalau boleh Kak Baiti harap kita semua boleh join, kita buat aloe 8 ni sama-sama sebab kita nak dapatkan result-result ni. Antaranya ialah kita buang toksin. Memang alhamdulillah kita akan lebih banyak buang toksin yang menjadi penyebab utama penyakit kronik. Dah tinggi kecil manis, kolesterol semua tu. Okey, lepas tu alhamdulillah kita juga akan turun berat badan lagi. Buang angin kau-kau. Lepas tu ukur lilit pinggang kita berkurangan. Tadi kan 35, kalau untuk wanita tidak boleh 35. So masa kalau anda kata masa masa C9 itu tak cukup lagi buang tak sampai lagi 35 kan, tak capai 35, kena usahakan, kena join aloe ini untuk kita capai at least paling kurang 35 ke bawah. Gitu. Okey, lepas tu itu kalau untuk untuk perempuan. Kalau lelaki tidak lebih pada 40. Lepas tu tiada lagi alergik. Bagi siapa-siapa yang alergik pada makanan, alergik pada bahan ke material semua tu, alergik pada cuaca. So kena join aloe 8 ni supaya insya-Allah nanti lepas ni dengan penyakit alergik kita, penyakit alahan semua tu dapat dibendung. Lepas tu rambut, kuku, gigi, tulang sendi semua semakin sihatlah. Rambut makin lebat,
tak mudah gugur, lepas tu kuku kita sendiri cantik. Sebab dulu kan Kak Baiti pun seriously Kak Baiti, dulu pun Kak Baiti masa Coach ni ada cerita yang Kak Baiti ni pernah meniaga kan, meniaga kedai makan kan. So Kak Baiti ingat sebab kerana meniaga kedai makan, kita berlumban dengan air basuh cawan semua kan. So memang kuku ni tak sihat lah. Tapi kan Kak Baiti heran, tapi Kak Baiti seorang sejenis suka makan suplemen pada dulu lagi. So makanlah suplemen apa, tapi tetap juga kuku tu tak cantik. Kuku tak cantik. Lepas tu kan bila bila dah berhenti meniaga tu buat bekam pun sama juga, taklah nampak kuku cantik sangat kan, masih ada berbelak-belak. Kalau korang tahu tangan kita, kuku kita ni pun dia boleh tunjukkan penyakit kita tau. Tangan kita, lorekan kat tangan kita, lepas kuku kita macam mana keadaan pun dia boleh tunjukkan, dia boleh secara tak langsung boleh scan penyakit kita. Kita boleh tengok scan penyakit kita berdasarkan kuku kita. So masa tu Kak Bati perasan kuku Kak Bati ni dia berketak-ketak. Berketak-ketak kan. Tak elok tak rata. Dia tak rata. Dia kita orang pegang kasar lah kan. Berketak-ketak. So tu memang tanda kesihatan tak baik lah. Jantung, lepas tu toksin banyak. Lepas tu ada hitam. Ada hitam kat kuku kita tu. Hitam tu tanda toksin. Tapi alhamdulillah bila makan Forever, tak sangka bila saya tengok kuku, dah cantik dah bersih. Padahal tak ada buat manicure, pedicure semua tu. Kan? Apa manicure? Tak pandai Kak Betty. Tak reti Kak Betty semua-semua tu. Lagipun tak nak bazirkan duit. Nak membela kuku kan, makan suplemen banyak-banyak, insya-Allah dengan bukan setakat kuku, semua-semualah cantik kan. Lepas tu cegah craving, ya, makan benda manis, lepas tu perut pun kempis ya, tak boroi lagi. Lepas tu buang jerawat jeragat pun insya-Allah tak ada ya. Lepas tu kulit lincin cerah berseri, lepas tu buang busuk mulut. Buang busuk mulut, buang busuk badan. InsyaAllah dengan makan banyak Aloe ni, satu botol ni memang busuk-busuk badan, busuk mulut tu dapat dicegah. Lepas tu rawat masalah penghadaman dan juga badan lebih bertenaga. Okey, ni kita tengok. Sebenarnya Aloe ni bukanlah baru nak start hari ni. Sebenarnya kita orang dah lama dah dah banyak kali buat. Ya. So inilah dia muka-muka yang pernah join Aloe, program Aloe yang sesi-sesi lepas. Ni Kak Baiti dulu, Kak Eda ada, Syida ada, Doktor Kausar ada, CBM Makno ada, CBM Moon ada ni, Abang Ben ni ada, ni Coach Lin, kan. Ni CBM Moon lagi, ini Encik Rahman, ni Aida pun ada kan, ni Kak Noi. Minta maaf lah kalau ada yang ada kat sini tak letak muka korang pula kan. Tapi ini antara muka-muka yang pernah join Aloe dan kita tengok kesan mereka. Yang ni Kak Bati pilih. Salah satunya lah kesan pada Abang Ben tadi. Ya, kita tengok penurunan kilos Abang Ben bila buat Aloe dulu kan. Ini sebelum dia, ni selepas dia. Tapi Abang Ben ni dia buat 3 kali Aloe tau. Masya Allah 3 kali dan tempoh 2 bulan setengah. Dia buat Aloe dan pada masa sama dia jagalah tak makan gluten, tak makan gula, ayam daging pun dia kurangkan. Lepas tu dia berbasikal, berpuasa juga Abang Ben pun buat berpuasa sambil buat aloe, sambil berpuasa. So result dia tengok memang kurus langsing. Lepas tu kalau tengok kan kulitnya Masya Allah kemerah-merahan. Kalah kulit perempuan kan. So itulah that's why kita kena join Aloe ni, nanti dapat kulit yang cantik, lepas tu badan yang lebih slim, nampak lebih muda kan. Insya-Allah. Okey, seterusnya apa lagi testimoni-testimoni yang ada yang sahabat-sahabat kita pernah kongsikan. Dia katakan dia mengesan buat Aloe ni, ada yang memang rasa bertenaga, perut selesa, buang angin, lepas tu tak lesu badan kan. Lepas tu sel-sel hitam tanggal, betul dia kata kulit jadi yang kering kat bahagian siku ke lutut ke, semua tanggal-tanggal sel-sel hitam tu. Lepas tu siapa yang ada slip disc kan, memang dia terasa bahagian sendi tu dah makin baik ya. Lepas tu kempis sikit perut, baju lama pun dah boleh pakai balik. Ada yang kata badan tu fresh kan, boleh tidur awal, lepas tu bangun pun
bangun pun kira segarlah, tak craving lagi dah, boleh kontrol makan, portion makan pun berkurangan ya. Jarak makan antara makan pun boleh dipanjangkan, tak rasa macam asyik nak makan je kan. Kalau setengah tu dia macam cepat lapar kan. Okey. Lepas tu minum aloe vera tak rasa masam. Itu. So that's why kita kena minum aloe vera sampai dapat rasa apa. Kalau nak tahu badan kita sihat, cuba tulis kat ruangan chat tu. Kalau kita nak tahu badan kita dah sihat kan, kita minum rasa apa aloe vera tu. So that's why kita kena join aloe 8 ni sampai dapat rasa orang sihat. Rasa apa tu? Sekejap ya, rasa tawar kan, rasa tawar. Okey, terbaik. Okey, lepas tu kan, badan rasa ringan, ada yang kata naik tangga dah tak rasa seksa lagi dah. Ya, tumit tak sakit, lutut tak sakit ya. Lepas tu kulit muka bercerah berseri, membuang pun lancar je. Sekejapan je pergi toilet, tak ada rasa bahari, tak ada rasa berjam-jam pula kan. Lepas tu tak ada rasa masalah kembung perut ya. Okey, so itu antara testimoni-testimoni sahabat-sahabat kita yang dah buat aloe 8. So kita kena ni hala buat sama-sama supaya kita dapat testimoni yang sama juga So okey, sekarang ni package promo, siapa nak join kita kan, bagi siapa yang belum daftar jadi ahli, boleh grab ini package VIP yang mana dia adalah masuk sekali aloe 8 tu. Ada lebih kurang 7, ada 10 aloe vera ya. Ada 10 aloe vera kat sini, ada pomostin, ada madu Forever Light ni, itu kita punya sarapan kita ya, ataupun menu makan malam. Lepas tu ada omega ada, lepas tu B propolis, madu, vitamin C. Beli vitamin C boleh dapat free lagi vitamin C. Lepas tu ada propolis, beli propolis ada dapat free satu lagi propolis. Ini memang promo bulan ni memang banyak sangat, antaranya set-set VIP dan juga buy one free one vitamin C atau ni B propolis. Ya, so okey, boleh sorry. Okey, jumlahnya ialah berapa tu, tak nampak jumlah dia. Dalam 2,000 lebih lah, 1,000 lebih kan. 1,000 lebih jumlah dia. Okey. So ini kalau nak package VIP yang boleh kita pilih-pilih produk ikut kita punya masalah kesihatan ya. Kalau siapa yang ada masalah darah tinggi ke, kecil manis ke, bila ambil package ni dia lebih lengkap lah. Sebabnya contohnya kalau darah tinggi tu memang dalam saudara tu banyak blockage. So ambil pomostin ni untuk mengelakkan pengumpulan lemak. Lepas tu untuk bakar lemak lagi ada bipolen kan. Tadi kan kita punya set aloe 8 tadi tu ada aloe vera, ada omega dan ada bipolen sekali. So boleh ambil set Daily Nutrition Pack ni, sebabnya dia ada complete lah. Lepas tu nak tambah tenaga, takut kita bila kita minum aloe vera ataupun kurang makan kan, kita makan kita kena puasa 12 jam tu, kita takut tak cukup tenaga dan kita boleh tambah dengan bee honey juga. Okey, seterusnya sen pada tadi tu lebih kurang dia kata kalau rasa mahal kan, package tu boleh ambil package ni. Package ni memang lagi jimat ya, 1,555 sahaja. Ini termasuk sekali satu botol aloe vera free ya bila anda jadi ahli. Lepas tu boleh grab start your journey pack. Dia beli 1,000 lebih je dah dapat dah lebih kurang 16 produk, 16 jenis item, 16 item produk ya. Dan ataupun boleh ambil ini juga, boleh ambil satu lagi set sebabnya memang bulan ini ada dua set VIP Forever bagi. Selalunya satu jenis sahaja, tapi bulan ini Forever bagi dua jenis set pilihan. Kita boleh pilih salah satu. Kalau nak ambil satu lagi ni, memang ni ada 8 botol aloe vera. Memang komplit lah. Memang 8 botol aloe vera sesuai dengan program kita. Ada 8 botol aloe vera diperlukan untuk aloe 8. Lepas tu ada minyak ikan juga dan ada ubat gigi. So ini dalam 1,559. Okey, so inilah promo-promo yang ada. Kalau siapa yang tak jadi ahli lagi boleh grab jadi ahli. Lepas tu kalau siapa yang dah jadi ahli,
bolehlah ambil package aloe 8 ya, package aloe 8, 8 botol aloe vera, lepas tu tambah lagi minyak ikan dan juga bipolen untuk lengkapkan lagi. Yang penting tu aloe 8 tu lah. Kalau tak nak aloe vera apa nak fokus pada aloe vera saja pun boleh, tapi kalau buat sekali dengan aloe vera, lepas tu makan sekali minyak ikan dengan bipolen tu lagi bagus, lagi cepat, lagi banyak result yang kita boleh dapat. Okay, so itu saja Coach Lin. Kalau siapa yang nak bertanya, harga dia dalam 1,000 lebih tadi. Kalau siapa nak bertanya, boleh. Kalau ataupun Coach Lin nak tambah ke daripada Kak Baiti, alhamdulillah lah, itu saja pengongsian daripada Kak Baiti. InsyaAllah. Okey, terima kasih Kak Baiti. Satu perkongsian yang sangat hebat kan tentang intermittent fasting kan. Selalu kita banyak sangat dengar tentang intermittent fasting, kenapa kena buat. Tapi kali ni kita nak buat IF ni yang you all selalu dengar kat luar ni, intermittent fasting ni bersama dengan aloe. So dia punya kesan lagi maksimum dan korang akan rasa pada hari ke-8 tu bukan setakat korang ada penurunan berat badan dan inch loss juga, tapi korang akan nampak kulit korang. Yang paling ketara, kulit korang sangat glowing. Okay? Kak Baiti ada soalan, dia tanya daripada Iman, dia kata pengambilan 3 item ni tak mengganggu proses ketosis ke atau dia membantu ketosis dengan lebih cepat? Soalan dia. Okey, alhamdulillah, terima kasih Iman. InsyaAllah dia tidak mengganggu. Dia tidak mengganggu proses ketosis ataupun proses-proses lain lah. Even kalau orang yang contohnya dia ada buat program-program lain, program ataupun dia yang kalau tak buat program pun contohnya dia dia makan ubat contohnya kan, makan ubat ataupun apa-apa proses yang lain. Sebenarnya aloe vera ni kita kena tahu sifat aloe vera ni, dia sebenarnya dia lagi menggalakkan proses-proses yang lain, proses diet yang lain sebenarnya. Sebabnya proses diet lain tu whatsoever diet kita tu adalah kerana kita nak fokus pada sistem penghadaman. Sistem penghadaman tu yang sebabnya apa-apa penyakit datang pada perut kan, daripada usus yang kotor, daripada perut yang kotor. Semua proses, semua pakar nutrisi mengakui semua penyakit itu datang pada perut, ataupun semua penyakit datang pada usus yang kotor. So sebenarnya proses-proses ni, apa-apa proses pun sebenarnya adalah untuk membersihkan usus tu, untuk untuk mengurangkan toksin dan untuk membuatkan usus kita tu lebih sihat. So bila kita buat intermittent fasting ataupun proses ketosis, kita add up dengan aloe vera kan, itu sebenarnya lagi cepat, lagi bagus, lagi mujarab lah proses tu, lagi berkesan. Sebab kita bersihkan usus, kita menyediakan usus kita tu dalam keadaan yang optimum, dengan aloe vera ni dia sifat ada saponin ya, dia melindungi sepanjang usus kita supaya kadar resapan nutrisi itu lebih banyak. Bila usus kita ni menyerap nutrisi yang banyak, dia membuatkan usus kita ni akan hantar signal ke otak. Okey, kami sudah dapat cukup nutrisi untuk badan si fulan. So that's why kita akan jadi macam kurang kehendak nak makan yang lara-lara lah orang kata kan. Makan yang jajan-jajan, yang goreng-goreng, yang rasa macam kita tak berahi lagi nak makan benda-benda yang tak elok ni. Even kalau kita makan benda manis ke, kita rasa macam tak boleh masuk dah, tak boleh accept lagi dah. Sebabnya badan kita tu dah ada protection, dia kalau serta-serta ni dah tak boleh terima lagi dah. So that's why kita akan jadi bertambah sihat lah, bertambah baik. Ya. Okey. Harap membantulah jawapan tu. Okey. Okey. Ada soalan lagi Kak Baiti boleh baca soalan, nampak? boleh. Kalau ambil ubat darah tinggi siang dan ubat kolesterol malam sepanjang aloe ini,
ambil ubat seperti biasa. Ya, boleh ambil ubat seperti biasa. Jangan tinggalkan lah. Jangan tinggalkan ubat-ubat tu, sebab proses intermittent fasting, proses alo 8 ni dia tidak mencanggah, dia tidak akan mencanggah lah, tidak berlawan, dia tidak melawan proses-proses yang ataupun rutin kita seharian. Dia cuma intermittent fasting ni tak boleh makan je. Maksudnya memang sepatutnya memang seharian pun kalau ikutkan memang kita last makan kita pukul 8. Kalau kita makan pukul 9, pukul 10 tu sebenarnya itu memang bukan normal tu. Itu waktu tu memang tak boleh makan pun. Waktu tu sebenarnya kalau nak tahu, start pukul 9 kan, waktu sekarang ni pukul 9 sampai pukul 3 pagi badan kita akan melakukan kerja-kerja autophagy. Kak Wati pernah kongsikan hal ini dalam Kak Wati punya kelas yang biasakan betul-betulkan biasa tu kan, tentang fungsi-fungsi organ. So autophagy tu apa? Autophagy tu adalah puasa lah dalam ketika kata sebenarnya. Kak Wati pernah baca tu artikel yang ditulis oleh seorang profesor doktor daripada Jepun lah. Dia yang memperkenalkan perkataan autophagy ni. Autophagy itu maksudnya proses badan kita makan badan kita. Sel badan kita sendiri bila dia lapar, kita jangan bagi dia makan waktu ni. Tapi kita biar dia makan. Tapi dia makan apa? Dia makan sel-sel jahat dalam badan kita. Iaitu dia makan bakteria, dia makan virus, dia makan kuman, dia makan ni halah kanser, sel kanser yang ada dalam badan kita ke, dia makan semua-semua yang tak baik. Sel badan kita sendiri. So that's why kita kena biarkan dia lapar. So boleh je makan ubat macam biasa, ikut saranan doktor, dan boleh je join aloe vera semua ni. Dan even sebenarnya bila makan aloe vera kadar banyak kan, dia membantu proses penyerapan, dan ubat-ubatan pun sama, dia akan bantu proses penyerapan dan pembuang sisa-sisa toksin daripada ubat-ubatan, membuatkan ubat kesan-kesan ubat yang ada dalam badan kita selama hari ni yang kita makan yang mengganggu proses sebenarnya ubat-ubatan ni dia bahan kimia kan, dia mengandungi dadah tinggi, so dia membuatkan kerja hati tu lebih berat, kerja buah pinggang kita lebih berat untuk menapis ubat-ubatan ni. So bila kita makan aloe vera sebenarnya dia akan mengurangkan beban kepada organ-organ ni. So that's why dia sebenarnya lebih menolong kita. Gitu. So insya-Allah mudah-mudahan bila kerap makan aloe vera ni kan, rutin kita ni diteruskan, insya-Allah mudah-mudahan ubat-ubatan tu nanti boleh akan datang boleh reduce secara semujadi. Doktor boleh reducekan ya, Iman. Okey. Itu saja. Okey. Ada soalan lagi? Kak Wati, sambil ni nak sharing pengalaman lah Kak Wati. Saya ni sebenarnya Kak Wati adalah orang yang sangat susah nak minum air masak daripada dulu. Saya rasa tak suka air masak tu kan. Tak rasa tak sedap. Tapi bila saya ambil aloe kan, saya rasa macam asyik haus je tau. Rasa macam nak minum air masak. Lama-lama yang saya perasan bila saya minum aloe ni, sugar craving saya dah tak ada, dah kurang. Dia dah macam dah tak nak sangat makan gula. Lepas tu kadang-kadang kan, biasalah hormon kita macam tak berapa nak betul kan. Kadang-kadang bila saya rasa macam asyik nak makan aiskrim je, saya perasan kalau setiap hari saya nak makan aiskrim, lepas tu saya kurang minum air masak, saya akan top up balik aloe vera tu lebih. So bila aloe vera tu dah lebih, saya akan minum balik air masak, dan last kali bila saya makan aiskrim, saya rasa macam nak termuntah. Macam tu, benda-benda manis kan. Itu adalah benda yang saya perasan lah. So memang kalau lah kita gabungkan aloe vera bersama dengan Elo8 ni, aloe vera bersama dengan IF ni, dia lagi cepat lah, maksudnya kan, betul tak? Betul tak Kak Maiti? Betul-betul. Sebab memanglah kalau anda kata, sebab memang ikutkan aloe8 ni kita boleh je makan apa-apa, dia tak seteruk program Clean9, yang mana Clean9 ni kan 2 hari pertama kita tak boleh makan, lepas tu hari keduanya, hari ketiga sampai hari ke-9 hanya boleh makan 1 kali sahaja kan. Itu pun 600 kalori. So lebih lebih tight lah, lebih ketat sikit peraturan dalam Clean9 tu. Tapi aloe8 ni berbeza. Aloe8 ni lebih ringan. Itu boleh je makan apa-apa kita makan kan. Tapi kalau kita nak kesan yang lebih bagus, kita yang gula ke gluten tu kita elakkan. Dan kita tambah sekali IF, yang mana kita kalau nak makan sekalipun hanya 12 jam siang saja. 12 jam malam tu start pukul 8 malam sehinggalah pagi esok tu kita jangan makan.
Sebab ramai orang dia kadang-kadang dia memang tahu dia kurang makan belah siang tapi dia suka makan belah malam. Dia malam tu dia suka makan kadang pukul 9, pukul 10, 11 kan. Waktu tu dia lagi naik lah. Masa tu dia kata tak apa nak makan sikit je. Makan apa sikit tu? Burger, pizza, Maggi. Yang mana nampak macam simple-simple tapi itulah kalori paling tinggi daripada yang makan tengah hari, makan malam, makan pagi, makan breakfast tu. Kadang-kadang dia tak ambil breakfast kan. Tapi makan yang salah tu itu tengah malam dia punya kalori tu dah mencakupi keseluruhan keseluruhan menu sepanjang hari. Itu yang membuatkan kita susah nak turun berat badan. Ya. Gitu. Okay, best kan? Okay, so ada tak lagi soalan-soalan yang korang nak Kak Baiti jawab sebelum saya nak buat satu hebahan tentang program kita? Ada tak? Tak ada? Ada? Betul, saya pun dah kurang minum manis. Kalau minum manis macam nak termuntah. Betul lah kan Kak Hmm. Ida kan? Dia Hmm. bila kita selalu sangat minum alu ni, kita rasa macam nak termuntah. Jadi lagi kalau kita buat Elo 8 ni, jadi lagi kita rasa macam minum makan manis so dia secara auto dia memang cut off terus. Lagi bila sebab macam Kak Bati cakap tadi, bila kita ada insulin resistant tu yang buat kita jadi lagi craving kan. Lepas tu tapi aloe dia lagi membantu untuk kita cut. Memang best program Elo 8 kalau kita combinekan dengan IF ni, intermittent fasting. Tapi kalau korang nak buat sendirian mesti macam susah kan, betul tak kan? Jadi saya nak perkenalkan. Meh kita tengok apa benda yang best. Okay, kenapa tadi Kak Baiti dia tunjuk kita ada nampak tak? Nampak? Nampak. Okay, kenapa tadi Kak Baiti tunjuk kita ada set, betul tak? Set yang kita boleh beli sebab set tu saya baru buat semalam sebab kita nak launch program Elo 8 ni. Intermittent fasting macam Kak Baiti bagi sebab kita nak kurangkan insulin resistant tadi tu dan kita nak bantu dengan aloe. Kalau tak memang kita akan jadi macam bila kita buat intermittent fasting, kita bertahan ni tak makan kan. Tiba-tiba Kak Bati cakap tiba-tiba waktu boleh makan tu kita macam orang gila makan. Betul tak? Kita dah jadi macam sangat nak makan aiskrim tadi aku tak dapat makan aiskrim mindset tu. So apa yang boleh membantu Elo 8 ni, Elo ni akan bantu untuk kita stop kita punya craving tu. Kita punya makan macam-macam. So kita nak buat beramai-ramai sebab kalau buat seorang-seorang tak jadi. Kita nak buat beramai-ramai, kita nak buat Elo 8 tapi saya bagi tempoh, tempoh masa kita akan start Khamis minggu depan. Boleh? Khamis minggu depan dan juga ada clean night untuk bercerita tentang tajuk apa. Tunggu saya naik poster nanti. Saya akan pilih salah seorang coach daripada clean night untuk cerita lebih dalam lagi tentang makanan pula. Jadi so kita akan open group untuk Elo 8 dan you all boleh minta link. Elo 8 ni kita akan buat dalam satu Telegram. Dalam Telegram ni kita akan ajar macam mana nak berpuasa. Kita buat basic dulu. Kita janganlah buat sampai 16 jam, 24 jam. Kita akan kat yang start slow-slow dulu tapi ada syarat. Kita nak kuruskan, kita nak cantik kan. Kak Baiti tadi berapa pinggang? Tak boleh lebih 35 kan? Tak boleh lebih 35 kan? Okey, saya dah menepati kriteria. Saya dah turun. Tadi dah 35 kan? Jadi kita nak kurangkan pinggang kita jadi kurang daripada 35. Ramai-ramai. Dengan syarat, dia ada syarat. Elo 8 ni kita mesti cut. Kita mesti cut dua benda. Satu, sugar, white sugar. Kita kena cut gula putih. Dan tempoh 8 hari ni je. Kita belajar, kita tahan sekejap. 8 hari ni untuk tutup gula putih. Dan kita ada madu sebab tu dalam package saya letak madu sebab pengganti gula putih dan juga kita kena cut gluten. Apa tu gluten? Nanti di dalam grup Telegram kita akan bagi tahu apa tu gluten, makanan ni tak boleh. So kita akan share dalam grup tu paling bagus. Paling bagus Elo 8 ni dibuat bersama suku-suku separuh. Diet suku-suku separuh itu lagi bombastik you all punya
kesan. Kan, tapi untuk yang program ni memang tidak dibenarkan, okay, untuk melihat result yang sangat bombastik. Okay, Kak Bati boleh tak ulaskan sikit je kenapa dalam apa impak gula putih dan gluten kepada badan? Macam tu. Apa nak cakap sekarang ni? Gluten. Sikit je Kak Bati. Sikit je. Okey, kalau gluten ni sebenarnya dia okey, kalau Kak Bati nak share nak share slide, Kak Bati ada juga slide dia. Sekejap Kak Bati cuba cari, boleh? Boleh boleh? Boleh. Okey Kalau boleh. kita boleh kita nampak supaya kita boleh nampak. Um, Kenapa tak boleh? Kenapa Coach Lin kata tak boleh sangat ni kan? Saya nak makan cucuk udang semua Coach apa ni ada gluten, semua tepung, ada cucuk udang, ada gluten, lagi apa? Lagi gluten roti. betul. Time-time ni lah kau nak makan spaghetti, time-time ni kau nak makan burger kan? Tak makan nasi je. So bagi Kak Baiti cerita dulu kenapa gluten tu akan menyukarkan proses untuk kurang turunkan berat badan, sebab kena tahu benda ni, sebab kita nak bantu untuk sama-sama misi pinggang kerengga. Kita boleh buat hashtag misi Wah. pinggang kerengga. Okey, nampak tak ni? Sekejap Kak Bati besarkan dia. Okey, besarkan dia. Okey. Ini kalau gluten tu. Kalau gluten tu, okey, tengok sini kan? Ini adalah usus yang dah rosak. Ini adalah usus yang cantik. Okey. So, usus yang rosak ni, siapa yang rosakkan dia? Siapa yang rosak usus kita tu? Bakteria, virus, gluten. Ni gluten. Datang daripada tepung-tepung yang kita makan ni. Tepung goreng, buat cekodok, buat gula, buat roti, buat mi, buat kuotiao, ya. So, usus kita sebenarnya Allah jadikan dia macam ni pada awal dia. Maksudnya cantik. Nampak kan cursor kat Bati warna biru ni kan berjalan kan, nampak kan? Pada awal macam ni. Tapi meningkatnya usia kita makan apa? Kita makan fast food dah kan. Lepas tu makan benda-benda bertepung, yang semua-semua Kak cakap lah, tepung putih ni. Okey, lama kelamaan usus kita akan jadi macam ni. Dia dah rosak dah. Dah renggang-renggang. Dia sepatutnya dia rapat-rapat. Bila dia renggang-renggang macam ni, itu yang boleh masuk semua tu. Kuman, virus boleh masuk dalam bloodstream dan itulah dia akan kacau kita punya badan kita. Dia akan patah, dia akan divert. Sebenarnya blood flow ni dia akan masuk ke dalam organ, jadi toksin, dia akan lemahkan organ-organ yang lain. Dia akan membuatkan insulin resistant. Bila dia pergi ke pankreas, dia akan jadi insulin resistant. Bila dia dia kacau buah pinggang, jantung, otak pun dia kacau. So that's why kita kena makan aloe vera. Aloe vera ni dia akan bentuk macam ni. Dia akan bentuk mucus. Dia akan bentuk perlindungan ke atas kita punya usus ni. Nampak kalau usus yang tak ada aloe vera, dia tak ada protect. Dia tak ada protect, dia makan gluten pula tu kan. Tu jadi usus jadi rosak macam ni. Ini usus ni yang dipanggil leaky gut tu. Leaky gut ataupun setengah orang yang tadi tu. Tadi ada soalan tadi tentang IBS kan. Irritable bowel syndrome. Orang yang GERD, orang gastrik, di sinilah dia punya usus dia. Usus dia macam ni. So bila toksin tu masuk dalam ni, dia akan divert pergi perut, jadilah asid dalam perut banyak, tak terkawal, jadilah gastrik, jadi GERD. Lepas tu dalam usus sendiri mengalami IBS, irritable bowel syndrome. Ini antara orang-orang yang mengalami masalah gut, angin medu, irritable bowel syndrome tu ya. Sebabnya gluten tu dia akan merosakkan sel usus kita. Sel usus kita ni, sel perut, sel usus ni dia satu sel yang sama, itu sel epithelium nama dia. Diorang ni hidup berapa hari tahu? 5 hari je, 5 ke 7 hari je diorang hidup dalam badan kita. Lepas tu 5 hari, kita dalam tempoh 5 hari kita berapa kali makan? Satu hari pun dalam 3-4 kali makan kan? So kalau tak ada protection, lama-lama sel ni pun akan rosak. Dia 7 hari je recycle. Dia lepas 7 hari, 5 ke 7 hari tu badan kita akan rebuild sel baru. Tapi andai kata kita tak ada suplemen, tak ada nutrisi yang cukup untuk memperbarui sel tu dia rosak lah macam ni, akan rosak. Tu yang jadi angin, jadi food intolerance. Itu satu, itu gluten tu. Yang gula ni macam ini. Sekejap saya tunjukkan. Ni dia. Gula ni pula
Dia macam ni. Nampak tak? Okey, gula ni, okey, tadi masa Kak Wan cerita tu, insulin resistant kan? Bila terlalu banyak sangat insulin, lama-lama gula ni tak boleh masuk. Bila terjadi insulin resistant, gula tak boleh masuk dalam sel. So gula jadi apa? Gula ni akan jadi lemak, ya, lemak. So dia akan jadi bentuk toksin yang membentuk sel lemak, ya, sel lemak, fat soluble. So benda ni lah yang akan banyak dalam hati kita tu. So hati kita lah akan menguraikan toksin tu. Tapi yalah, bila banyaknya sel lemak ni, hati kita lah akan banyak, dia akan terbeban dengan kerja-kerja penguraian toksin. So that's why kita perlukan makan suplemen yang banyak macam ni kan, nutrien needed. Vitamin B2, B3, B6, B12. Semua ni adalah vitamin B kompleks. Folic acid, glutathione. Glutathione ni boleh dapat pada forever light, acid amino. Lepas tu flavonoids. Flavonoids ni macam vitamin C, B propolis, ada sumber flavonoids ya dalam dia. So that's why kita kena makan semua-semua tu untuk sebenarnya menyihatkan kita punya hati, supaya hati kita tu dia boleh menguraikan toksin ya. So kalau anda kata kita boleh kurangkan gula, so kita kan kurangkan lemak lah yang membebankan kerja hati. Kita kan kerja kita kan nak buat detoksifikasi. Ibaratnya macam kita nak bersihkan tandas. Bila nak bersihkan tandas kan, contohnya kita pergi sebuah pasar raya kan, bila nak pergi masuk tandas tu tak boleh masuk, dia ada letak tanda tidak boleh digunakan sedang buat kerja-kerja pembersihan. Tapi kita tak boleh, kita nak juga masuk, kan kena marah kan dengan orang cleaner tu kan. So memang tak boleh lah kalau kita sedang lakukan kerja-kerja pembersihan, tak boleh guna. So sama jugalah badan kita ni. Badan kita ni bila dia lakukan kerja-kerja pembersihan, kita kena kita kena top up dengan nutrisi supaya boleh lakukan kerja-kerja penguraian toksin tu. Macam ni kalau fasa kedua ni dia perlukan lagi banyak vitamin B, vitamin C, ya, folic acid, magnesium, semua-semua ni semua dapat dalam kita punya suplemen dah. Barulah boleh waste tu, lemak tu diuraikan ke dalam urin. So sebab inilah proses yang biasa yang ada dalam kita punya organ hati. Kalau organ tu sihat dan dapat cukup cukup nutrien. Andai kata nutrien tak cukup kan, dah kita kurang tak makan aloe vera, lepas tu pada sama kita makan gula pula kan, fat, gula tu dalam bentuk lemak, so dia tak akan bertukar menjadi waste yang keluar ikut pembuangan kita. Walaupun kita kata kita rasa macam kita buang je hari-hari kan, tapi sebenarnya kita buang hari-hari tu hanya buang hampas saja, tapi dia tak bawa bersama toksin. Ramai orang ingat bila dia buang tu dikencing je kan, dikencing, dia ingat dah keluar lah. Belum tentu lagi tahu. Boleh jadi itulah air sahaja. Air. Kalau anda kata kita tak cukup nutrisi, memang badan kita akan nyahkan secara semua jadi bahan-bahan lebihan. Even kalau kita makan suplemen yang berlebihan pun memang badan kita akan nyahkan juga. Tapi kalau kita kurang makan suplemen, kadang-kadang memang nyah keluar tapi hanya air saja, tak bawa bersama toksin. So itu yang sayangnya. Sebab itulah walaupun kita kata kita macam membuang je hari-hari, tapi kita tak bawa bersama toksin tinggal dalam badan kita. Ya. Ya, boleh di fatty liver. Ni lah kalau toksin fatty liver tu lah hati berlemak. Sebab itulah lemak tu datang pada gula. Gula yang tidak diuraikan menjadi waste. Fat soluble dia kena ditukarkan dalam bentuk water soluble, itu waste. Okey, dah harap dapat membantu jawapan lah Coach Lin. Kan, okay, jadi kita bagi sikit je, tak mau bagi banyak kan, tak habis kelas. Sebab apa? Sebab kita nak berjumpa di program yang tadi. Dah tutup share screen saya. Kejap ya. Okay, jadi sebab apa? Sebab kita nak berjumpa di Elo8. Are you ready? Siapa yang dah ready untuk join program Elo8 type 1? Best ni, boleh kurus ni, boleh dapat misi pinggang kerengga. Siapa yang nak join? Tengok. Ramai tak? Okay. So syarat-syarat untuk join, korang boleh tangkap gambar bersama dengan 8 botol aloe sebab kita nak tangkap gambar macam tadi tu. Kalau paling bagus korang timbang lah berat badan sebelum, sebab kita nak tengok result daripada hari ke-8 tangkap gambar. Jadi nanti kita nak hari ke-8 kita nak buat misi pinggang kerengga. Gitu kan. So jadi
Siapa yang nak dapatkan link Telegram, boleh selfie dulu, lepas tu bagi ke team manager. Nanti saya akan bagi link untuk masuk ke dalam Elevate. So Elevate with intermittent fasting ni adalah apa ni, salah satu program di bawah Slim Fit Forever, di bawah team lah. Okay, so saya rasa tak ada soalan. So kita insyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan. Okay, saya akan bagi perkongsian tentang kurus je. Sekarang kita nak misi kurus dan cantik dan sihat kan? Dan kaya raya dengan Forever Living. So mana-mana orang ataupun mana-mana kawan-kawan yang berminat untuk dapatkan misi pinggang kerengga, sihat tubuh badan, okay? Nak kulit cantik, so boleh propose untuk masuk ke dalam group, dan juga boleh dapatkan poster-poster yang Kak Bati sharing tadi daripada team manager masing-masing. Okay, so saya pun dah blast kat group semua, so nanti minta kat diorang kalau tak ada. Okay, so saya rasa tak ada soalan, sampai sini saja, sudah pukul 10.30. So terima kasih banyak-banyak kat Kak Baiti. Okay, kita tutup majlis kita dengan tasbih, kafarah dan surah Wal-As. Okay, lupa. Kak Aida boleh tangkap gambar Kak Aida? Oh, dah lama tak gambar kan? Kan? Jom tak gambar. Tangkap gambar je, tangkap gambar. Mana ni? Boleh nampak tak? Ada boleh? Dapat Aida? Dapat. Tak dapat Tak dapat. lagi. Tak Tak dapat dapat. Coach Lin. Tak dapat lagi. Tak dapat Oh, lagi. sebab Aida pakai iPhone. Ha-ha. Tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Siapa nak buat? Coach Lin buat ke? Semua tak Sekejap. dapat. Macam mana tu? Siapa buat? Dia keluar. Kejap. Siapa? Coach Lin terkeluar? Okay. Siapa boleh buat? Dah tangkap gambar ke? Aida tak dapat tak gambar sebab pakai handphone. Kejap, siapa yang ada? Okay, tak apa. Saya tangkap gambar pakai phone lah. Semua orang dah keluar dah. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3. Alright. So insyaAllah kita jumpa di program LOA, Onan Bernadette. Okay. Bye. Assalamualaikum. Salam. Terbaik-terbaik. InsyaAllah jumpa lagi.